Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada murid-murid tahun 5 Kafa SK Karak yang Ustaz kasih sekalian, pada petang ini kita akan menyambung kembali tajuk sirah kita, iaitu kesan beriman kepada Allah di bawah topik besar iaitu akidah. Okey, kita boleh mulakan. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Okey, keimanan kepada Allah Ta'ala bukan hanya tertanam dalam hati manusia semata-mata, tetapi membuahkan amalan dan cara hidup yang sempurna. Orang yang beriman dengan ikhlas akan menumpukan seluruh hidupnya untuk melaksanakan segala suruhannya dan melalui perbuatan atau perkataan, di samping menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kesan apabila kita beriman kepada Allah Ta'ala. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, secara tidak langsung kita bukan hanya cakap aku ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak buat. Contohnya iaitu solat. Okey, kita cakap kita beriman kepada Allah, ya anak-anak, tetapi kita tidak menunaikan solat. Okey, makna beriman ni ialah kita cakap dan kita buat melalui perbuatan. Apa contoh dia? Contoh dia solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan lain-lain perkara yang baik. Bukan hanya kita melafazkan sahaja, tetapi kita hendaklah buat melalui perbuatan yang baik yang Allah suruh, dan tinggalkan apa yang Allah dan Nabi Muhammad larang dalam agama Islam lah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kesan beriman terhadap individu. Individu ni ialah perseorangan ataupun seseorang, iaitu kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap seseorang. Okey, yang pertama, beramal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Apakah contoh amalan yang boleh membawa kepada kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat? Contoh dia apa? Senang, simple. Contoh dia solat 5 waktu, solat di awal waktu. Apabila seorang itu berbuat baik, dia melakukan solat dengan sempurna, dengan baik, masuk waktu je terus solat, insya-Allah dia sebenarnya telah beriman dengan baik sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, apabila dia berbuat baik, dia bukanlah berbuat baik dia seorang sahaja, tetapi dia mengajak kawan-kawannya. Contoh, kamu mengajak kawan-kawan kamu juga untuk berbuat kepada kebaikan. Apakah contoh kebaikan? Banyak contoh kebaikan. Berbuat baik kepada ibu bapa, menolong kawan-kawan yang yang susah, membelanja kawan yang susah, apa lagi, kutip sampah tepi jalan, kutip sampah di dalam kelas, dan mencegah kemungkaran. Okey, yang seterusnya ialah berfikiran terbuka dan luas pandangan. Dan yang seterusnya, yang keempat, iaitu berani menegakkan kebenaran. Okey, itu ialah kesan beriman terhadap individu ataupun seseorang. Okey, kita pergi kepada beriman terhadap masyarakat. Okey, apakah kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap masyarakat? Masyarakat ni ialah entiti ataupun sebuah organisasi ataupun sesebuah kumpulan. Okey, yang pertama, bebas daripada melakukan maksiat. Yang kedua, menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian dalam masyarakat, seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Yang ketiga, iaitu berfikiran positif terhadap masa depan umat Islam. Dan yang terakhir ialah perpaduan umat Islam dalam masyarakat semakin kukuh. Apabila
masyarakat itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa akan jadi kepada sesebuah masyarakat itu? Okey, akan apa? Masyarakat tu akan menjauhkan daripada perkara yang mungkar, seperti apa? Seperti berbuat buruk, mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Itu adalah contoh apabila sesebuah masyarakat itu beriman kepada Allah dan juga Rasul. Okey, seterusnya. Okey, yang ni ialah skop yang lebih besar, iaitu kesan beriman kepada Allah terhadap negara, terutamanya negara kita lah, negara Malaysia. Okey, apakah kesan beriman terhadap negara? Okey, yang pertama ialah berusaha membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah. Okey, fardu kifayah. Okey, yang kedua, memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang. Yang ketiga, pemimpin yang berwawasan berfikir untuk kemajuan negara dan pembangunan rakyat. Yang keempat ialah membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan membantu negara yang mundur. Okey, secara kesimpulannya, kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara ni ialah apa? Kita berusaha, maknanya sebuah negara itu berusaha untuk membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah, iaitu konsep yang berlandaskan agama Islam. Hukum pun pakai hukum Islam. Okey, seterusnya, dapat apa? Kita dapat memakmurkan dunia tamadun Islam yang cemerlang. Okey, yang seterusnya, apa contoh dia? Pemimpin yang berwawasan, dia apa? Berfikir untuk kemajuan negara dia. Dia tidak berfikir untuk dirinya sendiri sahaja. Dia berfikir macam mana untuk memajukan negara, tetapi dari sudut apa? Dari sudut Islam, dari sudut fardu ain dan fardu kifayah. Okey, yang seterusnya, yang last sekali, dapat membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan apa? Apabila kita kita beriman kepada Allah terhadap negara ni, kita boleh bantu negara yang mundur. Apabila kita beriman kepada Allah, Allah akan bantu kita pula. Apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu negara kita. Automatik Allah akan bantu negara kita. Okey, dengan kuasa dengan sumber yang kita ada ni, kita boleh menolong negara-negara yang mundur. Okey, Ustaz Arab, kamu boleh fahamlah serba sedikit penjelasan Ustaz pada petang ini. Okey, dengan itu Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.